Okey, dah ada semua? Okey, kita buka kitab penemuan solat. Kita berada dalam bab pembetulan ibadah, muka surat 250. Yang tak ada kitab boleh tumpang sebelah ataupun besok berjumpa dengan pejabat, ambil kitab masing-masing. Muka surat 250. Kita berada dalam bab zikir-zikir selepas solat. Muka surat 250, zikir-zikir yang khusus bagi subuh dan maghrib. Subuh dan maghrib mempunyai zikir tersendiri. Jadi kalau kita bandingkan ini, maka lemah dan silaplah imam-imam kita kalau tidak berzikir zikir khusus di waktu subuh dan maghrib. Nak kena beritahu baru boleh buat. Imam sepatutnya mencari, sebabnya dia imam, zikir khusus maghrib dan subuh. Boleh dibawa berjemaah dan boleh bersendirian. Tapi untuk maghrib dan subuh, selayaknya imam yang membawa zikir itu. Zikir subuh mempunyai adab yang tersendiri. Dia tidak sama dengan zikir-zikir yang lain. Boleh pusing belakang, boleh betul sorban. Tapi zikir di waktu subuh masih di dalam keadaan tayat akhir, tidak bergerak. Semua zikir kalau dia bawa perubatan apa semua di dalam solat, ketika berzikir masih di dalam keadaan tayat akhir. Kalau dalam tayat akhir kita tak bergerak apa-apa, tangan tak berubah, kaki tak berubah, kepala tak berubah, maka begitulah bentuknya. Bentuk di dalam tayat akhir. Dan zikir-zikir dia khusus untuk maghrib dan subuh sahaja. Saya cuba ingatkan, dalam zikir itu ada zikir untuk perang, ada zikir untuk nasi tambah yang kamu minat. Ayah tidak menggalakkan, tapi ayah membenarkan berzikir ketika maghrib dan subuh. Dan ayah tidak boleh buka seluruhnya atas sebab kemampuan anak-anak untuk membawa zikir ini amat lemah. Kecuali orang-orang tertentu yang rasanya mampu untuk berzikir, bawa zikir ini, boleh berjumpa dengan ayah. Ayah peringatkan, zikir khusus kalau nak bawa, pastikan kamu berguru. Jangan berzikir tanpa guru. Nanti tahu korek lubang tak tahu keluar. Diingatkan sekali lagi, nak membawa zikir khusus, pastikan kamu punya guru yang sebenar. Zikir biasa, normal, jalan terus. Kau jadi khusus, nak buat yang khusus, pastikan kita berguru. Okey, zikir dia tak banyak, ada 5. Zikir khusus ada 2 sahaja, yang 3 zikir biasa. Jadi ayah cuba menceritakan tentang zikir khusus itu sampai di situ. Kita buka muka surat 251, tentang hal berdoa sendiri sesudah solat.
tentang hal berdoa sendiri sesudah salat. Kita baca segala hadis yang terkenal dalam kitab sahih, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad menunjukkan bahawa Nabi SAW berdoa di akhir salat sebelum selesai daripadanya. Dan dengan yang demikian pula beliau menyuruh dan mengajar sahabat-sahabatnya. Kerana itu hendaklah segala doa yang dikatakan bahawa Nabi SAW membaca di akhir salat, kita baca sebelum salam. Itu bezanya. Tanyalah balik. Nabi berpesan doa selepas solat. Kita baca ayat itu. Segala hadis yang terkenal dalam kitab sahih, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad menunjukkan bahawa Nabi SAW berdoa di akhir salat sebelum selesai daripadanya. Fil alamina innaka hamidun majid. Selesainya salat dengan salam yang pertama. Nabi tidak bersalam. Itu. Dengan yang sedemikian pula beliau menyuruh, Nabi menyuruh dan mengajar sahabat-sahabatnya. Kerana itu hendaklah segala doa yang dikatakan bahawa Nabi SAW membaca di akhir salat, kita baca sebelum salam. Fil alamina innaka hamidul majid. Semua doa yang kita nak buat, doa tahlil, doa arwah, doa selamat, doa doa nak cari jodoh, semuanya dimasuk sebelum salam. Apabila kita sedang bersalam yang pertama, kalau kita berdoa, namanya bukan doa, namanya stamsil. Doa yang dibaca zikir-zikir selepas salat namanya stamsil. Dia menjadi stamsil ini membersihkan cermin yang sedia berkilat. Itu namanya stamsil. Tapi doa yang dituntut sebenar-benarnya sebelum salam. Kita di akhir solat sebelum salam, bukan dah keluar daripada solat. Ini berpandukan banyak dalam hadis-hadis menyatakan sedekat-dekat umatku ketika dia bersolat, seafdal doanya ketika dia bersujud. Jadi kalau benar-benar kita nak mematuhi cara Rasulullah SAW, maka dalam sujud kita bukan sekadar bertasbih 3 kali, kita perbanyakkan doa. Sebelum kita bersalam juga kita kumpulkan segala doa. Contoh manalah yang kita nak pakai daripada Nabi ataupun orang ramai? Itu persoalannya. Janji Allah tetap benar. Sedekat-dekat umatku ketika dia bersolat. Maksudnya ketika kita dekat dengan Allah, kita sedang bersolat, daripada takbir atau ihram sehingga kita bersalam. Sebelum salam kita masih lagi di dalam solat. Artinya kita masih rapat, kita masih dekat, kita masih lagi bersama dengan Allah. Tidak mustahil doa kita semua dia dengar, sebabnya dia masih dekat. Apabila kita bagi salam, bukan Allah yang pergi, kita yang meninggalkan Allah. Umpama raja di dalam pejabat dan kita minta diri keluar, dia tinggal dalam pejabat. Begitulah dengan Allah. Ketika kita salat, Allah bersama kita. Apabila kita salam, kita keluar meninggalkan Allah. Nak pergi ke mana? Kita sambung urusan dunia kita, bukan dunia dengan Allah. Kita sambung dunia. Hablum minan nas.
Sebelumnya kita salam, kita berada dalam hablum minallah. Itu yang perlu dipaham. Jadi bagaimana nak kita bawa doa? Pesannya junjungan, berdoa sebelum di akhir solat. Jadi yang ayah belajar fil alamina innaka hamidun majid. Kalau nak baca doa arwah, summa ila ruh arwah. Kalau nak baca doa pengasih, baca doa pengasih. Nak baca doa jodoh, baca doa jodoh. Nak baca doa rezeki, baca doa rezeki. Dah habis baca, adabnya tutupkan dengan paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baru salam. Tak yakin kita yang Allah mendengar? Dia pesan, sedekat-dekat umatku ketika aku bersolat. Tak faham kita macam mana nak buat, didatangkannya Rasul kepada kita sebagai contoh ikutan. Sayangnya, egonya manusia itu, dia kata dia percaya dengan Allah, tapi dia lupakan Allah. Dia tak yakin. Dia kata dia nak ikut Rasul, Rasul suruh dia tak ada buat. Dia lebih senang ikut tok guru, lebih senang ikut kiai, ustaz-ustaz, Nabi. Ini cara Nabi. Sebelumnya bersalam, Nabi perbanyakkan doa. Udah temenang masing-masing. Sama hari ini kita dah buat silap. Salam dulu baru kita berdoa. Boleh saja. Tak membatalkan solat pun, sebabnya kita dah keluar. Hasilnya, manfaatnya. Kenapa kita tidak muhasabah? 10 tahun kita berdoa dalam solat. Macam ini juga keadaan kita. Cuba mencuba pula 3 tahun kita baca doa dalam solat. Tengok hasilnya bagaimana. Bila tak mencuba kita belum tahu. Tapi janji Allah begitu. Kalau solat yang dipandang oleh Allah, maka dibayar di atas muka bumi. Antaranya dari pemalas menjadi rajin, daripada kedekut menjadi pemurah. Itu antara yang nyata yang dijanji oleh Quran. Ayah cuma menyampaikannya. Fikir-fikirkan anak-anak. Kalau boleh selepas ini, berdoalah sebelum keluar dari solat. Kita sembahyang berjemaah pula bagaimana? Maka antara syarat imam adalah berwibawa. Seorang imam yang profesional, matang dan profesional. Imam tahu keadaan ini dia boleh bawa doa ini. Imam tahu ketika ini tak boleh sebabnya ada orang begini, dia bawa doa yang ini. Cuma imam kita saja doanya tetap sama selama 15 tahun. Apa yang ayah nak cakap? Imam perlu berwibawa. Sebabnya nak menentukan di sini, perlu dibawa tak wirid maghrib ini? Perlu dibawa tak wirid khusus? Perlu ada tasbih tak di situ? Dan doa apa yang diperlukan hari ini? Dalam keadaan kita begini, doa apa yang perlu kita bawa? Bermula dari surahnya. Kalau hujan ribut petir, kita tahu imam kita bawa doa apa. Kita kena faham imam kita bawa surah apa. Itu tandanya imam yang berwibawa. Jadi ambil perhatian yang jadi imam. Ayah ulangkan, syarat pelantikan menjadi imam itu 15. Satu dah miliki semua, yang bernama laki-laki.
Sebab tak ada pun lagi imam perempuan kecuali ilmu baru sekarang ni. Ada agama baru, perempuan jadi imam. Okey, biar dia. Tapi syaratnya dah ada pun laki-laki. Kurang banyak yang berilmu, yang fasahah, yang apa. Antaranya ada imam yang berfikiran waras dan berwibawa. Imam kena tahu doa apa yang dia nak bawa. Dan imam kena tahu zikir itu perlu dimasukkan ataupun tidak. Nanti ada pula Tok Qadi ke di belakang, dia tahu maghrib ada doa khusus. Tahu-tahu berjemaah sini dia kehilangan doa khusus. Akhir dia sembahyang sendiri. Dia tak cakap berkata tak betul, dia senyum dia. Tapi senyum itu juga adalah satu jawapan. Makanya saya cadangkan imam biar berwibawa. Okey, itu tadi doa sebelum salam. Demikianlah yang menasabah, kerana orang yang bersalat itu adalah orang yang bermunajat dengan Tuhan. Maka doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa munajat, yakni dalam salat, lebih utama dari berdoa sesudah berpaling daripadanya. Istimewa pula jika salat bersendirian. Itu yang cakap tadi. Imam perlu profesional, perlu berwibawa. Dia jadi kat belakang, sebelum angkat takbir dia tengok dalam saf, dia pun tengok belakang. Oh, ada Pak Tam sini, tak boleh lama, nanti kita pergi Pak Tam. Dia tengok sini, oh Pak Long, oh Pak Long ni kena cepat. Dia tukarnya surah, dia tukarnya doa, dia tukarnya zikir, dia tukarnya tasbih. Yes, itu dia imam. Lain dia buat tu, tengok-tengok ilahi juga di sini. Dia dah boleh sikit katanya. Pukul 3 pun dia dah duduk tasbih sini katanya. Ini orang masjid ni, dia kitabnya surah yang sebenar. Kalau musim hujan dia bawa surah hujan, musim panas dia bawa surah panas, musim darurat macam ini dia bawa surah yang menghampiri, kalau tidak maksud maknanya kepada darurat. Kalau surah kita dibawa Al-Kafirun itu, rasa-rasa gaji lah rasanya, tak ada sopan pun. Tapi kalau semayang tepi highway itu, ya, menjadi peringatan kepada yang lalu lalang di situ. Yang di situ perlu. Kalau ada orang sakit, ada jemaah-jemaah yang diganggu oleh makhluk-makhluk halus, maka imam dah tahu dah surah apa dia bawa, untuk membantu menghindarkan atau menenangkan keadaan ini. Itulah watak, dan imam perlu menjiwainya. Ambil perhatian. Okey, kita dah jelas. Demikianlah munasabah, kerana orang yang bersalat itu adalah orang yang bermunajat dengan Tuhan. Maka doa kepada Allah dalam masa dia salat lebih utama daripada berdoa setelah dia keluar dari salat. Istimewa pula jika salat sendirian. Salat sendiri, maka bacalah doa banyak mana pun, tentu Allah dengar. Itu. Akan tetapi kalau terlupa atau kerana keadaan tidak mengizinkan kita berlama-lama duduk dalam tahiyat, maka barulah kita berdoa sesudah salam. Itu choice, itu pilihan. Tapi itu bukan fakta, bukan keadaan sebenar. Keadaan sebenar dalam solat, doanya sebelum salam. Andai kata memerlukan benar-benar kita kena cepat, yes, waktu itu kita pakai doa setelah salat. Tengok dalam adab-adab khas zahir, ghalibnya, lazimnya Rasulullah ketika bersolat, rokok dan sujud, ghalibnya membaca tasbih tidak kurang daripada 10, malah lebih dari itu. Ghalib, lazim.
Sesekali saja Rasulullah membaca 3 kali. Andai kata keadaan itu memerlukan Rasul itu keluar segera dari solat, dia baca 3. Berbeza dengan kita. Kita ghalibnya 3, lazimnya baca 3. Kalau keadaan itu tak cepat, berapalah tak tinggal. Kata guru ayah, kalau dah ghalibnya 3, kalau sesak, ada haid, ada masalah nak cepat, langsung tak semayang. Itu orang kita. Maka betulkan balik ke masjid itu. Dia kata dah sini, akan tetapi kalau terlupa atau kerana keadaan tidak mengizinkan berlama-lama duduk dalam tahiyat, maka barulah kita berdoa sudah salah. Perkara ini perkara biasa, dah normal dari dulu dah. Cuma jarang orang buka. Bila ayah buka, jadikan pondok Al-Jafar ni pelik sikit dari orang. Orang semua baca doa lepas salam. Yang pondok ni baca doa sebelum salam. Ada dengan lain macam. Jadi ayah pula ilmu baru. Kira okey lah tu. Bukan senang nak dapat ilmu baru. Okey. Cuba tengok dia. Yang layak kita lakukan sesudah salam, yang layak kita lakukan sesudah salam ialah berzikir. Kerana berzikir sesudah salat adalah stamsil, menyapu cermin yang sedang dibersihkan, yakni akan bersinar-sinarlah cahaya kemudiannya. Itu namanya stamsil. Jadi sebenarnya kita ni betul ke tak betul? Buat-buat dah bertahun. Waktu untuk kita fikir dan kemaskini semula. Kemudian apabila kita berdoa juga sesudah salam, maka bacalah zikir-zikir yang diterima dari Nabi SAW dulu. Doanya kena berpadukan dari Nabi, bukan ikut dan, ikut suka, ikut senang tu imam. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, bertahun-tahun. Apa satu itu je ke? Itu dia. Orang sakit pun nak pakai doa itu. Orang kaya nak pakai doa itu. Orang sihat pakai doa itu. Biar betul. Ayah belajar dulu, dia kata orang sakit lain doanya, orang kaya lain doa. Orang kaya dia kira nak selamat peti besi dia. Orang sakit dia kira nak sihat. Orang yang kecewa dia kira nak cari jodoh. Macam mana boleh sama doanya? Allah pula, dia bukannya turun sembunyi bagi ramai-ramai. Dia bagi lain-lain budi, lain-lain bakul. Orang ni minta dia lain dunia, orang ni dia bagi lain, orang ni bagi lain. Kita minta je satu. Juga kemaskini semula. Tengok balik. Kemudian apabila berdoa juga sesudah salam, hendaklah kita maka bacalah zikir-zikir yang diterima dari Nabi SAW dahulu. Sesudah itu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bersalawat. Setelah bersalawat barulah kita berdoa. Sama ke tidak yang kita buat itu imam kita buat? Kalau tak sama, betul kan? Dia dah bagi contoh, dah bagi dalil, dah tunjuk. Apa alasan kita tak nak buat? Cara dah ditunjuk. Sampai dekat kita tak mau buat. Siapalah kita sebenarnya? Bagaimana solat kita sebenarnya? Last sekali, bagaimana fahaman akidah kita dengan Allah dan Rasul? Kita ulang lagi sekali. Kemudian apabila kita berdoa juga sesudah salam, maksudnya tak nak baca doa juga dalam sembahyang. Sebelum salam dia tak nak doa, dia nak baca di luar, boleh katanya. Apabila kita berdoa juga sesudah salam,
maka bacalah zikir-zikir yang diterima dari Nabi SAW dulu. Berarti dia zikir dulu. Sesudah itu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nak puji macam mana? Lalu berselawat. Lepas itu kita berselawat. Setelah berselawat, barulah kita berdoa. Ada tak begitu yang kita buat? Kita ada kompos, kita ada peta, tapi kita kok masih sesat. Kitab ada, dalil ada, jalan ada, cara ada, yang menunjuk juga ada, tapi kita masih teraba-raba. Iaitu perlu dimuhasabah. Dia kata sini ada sambung. Setelah bersalawat, barulah kita berdoa apa yang kita kehendaki. Setelah sempurna kita berdoa, hendaklah kita kembali berselawat dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala untuk penutup doa. Yang ini Tok Imam semua sekali kena tahu. Adab-adab berdoa. Dia ada muqaddimah dan ada penutup. Bukan ikut sedap aja. Kalau kita buat ikut sedap boleh saja, tapi jangan harap dipandang. Elok kita berdoa dengan tak ada adab, malaikat pun dekat punggung selamba je, kita minum teh tu. Dia berdoa. Kita pun berdoa lah. Malaikat ada kat situ, malaikat pergi kat kantin. Kalau dalam ayat dia katanya, para malaikat memalingkan mukanya. Ketika kita buat yang tidak sama dengan tunjuk ajar daripada Rasulullah, maka para malaikat memalingkan mukanya. Elok dia tengok, ni mana Muhammad dia buat ni, dia buat tak tahu. Kita pernah berdoa, dia pun buat tak tahu dia. Bukan dia marah. Tetap yang rugi itu kita. Rugi apa? Doa kita tidak pernah dipandang. Sekadar diterima, tapi tidak pernah diletak di meja untuk dibincangkan. Bincangkan nak bagi atau tak bagi. Doa kita ambil, simpan dalam almari. Tunggulah esok. Kita berharap doa kita itu sentiasa di meja Allah. Kita berdoa saja. Ini siapa pula nak? Yang minta duit nak bagi setengah. Yang ni apa pula? Minta duduk, bagi 3 sekali. Dia Allah terus tanya. Yang ini tidak, doa kita. Kita berdoa, dia buat tak tahu. Buat macam tak sedar, macam tak dengar je. Kita pula berharap, bagilah. Apa nak dia bagi? Kawan tu jeling pun dia tak nak. Sebab dia tidak menepati seperti apa yang dijanjikan. Yang itu. Yang terakhir, akan tetapi membaca lapah-lapah doa yang maksur dengan kasar zikir tidaklah berhajat kepada membaca puji dan selawat lebih dahulu daripadanya. Berarti doa-doa yang ditetapkan. Apa dia maksud? Itu yang dia baca, wa ilahukum ilahu wahidu amana rasul itu. Itu tidak perlu. Tak perlulah nak berselawat dulu apa semua. Boleh langsung membacanya. Ini benar faham. Inilah yang kami utamakan, walau sampai ulama membolehkan, membaguskan berdoa langsung sehabis solat. Untuk malam ini kita sampai bab doa itu. Yang lama perlu dibuat, fikirkan sama ada ni yang kita buat itu menyamai, menyerupai atau tidak dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah yang tercatat dalam kitab yang kita baca pada malam ini. Kalau tak sama, paling mudah kemas kini dan betulkan balik. Betulkan, senang saja. Betulkan dan buat yang terbaik. InsyaAllah mungkin minggu depan, masa-masa akan datang, doa-doa kita dipandang oleh para malaikat dan dia akan bawa disubmitnya perkara itu dengan Ar-Rabbi, dan kita boleh menerima hasilnya daripada apa yang kita buat, mungkin dalam masa terdekat atau dalam masa yang panjang. Cuma bezanya Allah
mendatangkan kebaikan kepada kita, selalunya kita tidak berasa itu adalah hasil daripada apa yang kita doa. Kadang-kadang Allah datangkan rezeki, kita tak berasa. Waktu sembahyang kita ada baca Rabbighfirli warhamni warzuqni, rezekikan aku, kita tak berasa. Sebabnya kita ni mudah lupa. Kita rasa ini dapat tadi kita. Dia terlupa yang dia ada berdoa. Harap-harap selepas ini semua doa kita para malaikat mendengar dan membawakan doa kita kepada Allah, lalu kita akan menerima hasilnya dalam keadaan yang segera. Wallahu alam. Kita sambung pengajian kita dalam bab kepahaman Islam. Sadaqallah yang ini. Okey, soalan. Kalau nak bersoalan dengan ayah, kalau nak itu dekat mikrofon di belakang rasanya. Abang ni kita sediakan. Ustaz Bang. Jangan gelak lah, dia nak jawab jadi. Dia dah ajak kau pun tak boleh nampak. Dia boleh jawab. Bagi menung. Assalamualaikum ya. Ya, Waalaikumsalam. Yang dihormati dan yang saya kasihi, ada kemusykilan sikit ya. Okey, silakan. Keadaan dia macam ni ya. Kita dah sampai ke satu tempat dan kita nak solat dengan orang tu, tetapi kita dapat tahu yang dia berdiri dalam keadaan tidak betul. Balik kaki dia sengit lah. Okey. Jadi apa hukum dia dan apa perlu kita buat? Sama ada kita ikut jemaah dengan dia ataupun kita solat sendirian. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Satu soalan yang hebat, soalan yang baik. Yang ini kena kembali kepada definisi. Kalau kita nak sembahyang berjemaah dengan orang, kita bukan ikut apa yang dia niat, apa yang dia buat, tapi cuma kita bersama dengan dia. Tidak ada masalahnya kalau kita nak masuk berjemaah, sama ada orang itu solat sunat atau solat fardu, atau dia solat sunat, kita solat fardu, boleh saja. Sebabnya yang kita ambil di situ adalah fadilat berjemaah. Soalan-soalan kita nampak rukun dia yang tak betul, syarat dia tak betul, maka itu kita kena betulkan dia. Tapi bukan ketika solat. Solat dulu berjemaah. Apabila kita solat berjemaah, kalau dia terbatal, kita tetap juga sah. Melainkan dia batal, kita ikut batal. Dia baca rukunnya tak betul, Fatihahnya kita pun tak betul juga, sama-sama batal. Tapi kalau kita berjemaah dengan dia, bacaan Fatihah dia solat zuhur umpamanya sir, bacaan Fatihah dia rukun qauli dia batal, kita tetap, kalau kita betul, tetap solat kita diterima. Yang kita ambil fadilat ketika bersama tadi adalah fadilat berjemaah. Jadi jangan takut. Ketika contohnya di highway RNR, kita nak masuk solat, khawatir dia itu solat apa? Dia solat sunat, kita solat fardu. Mungkin dia jamak, kita mungkin nak tamam. Mungkin dia solat kasar. Jadi sebenarnya nak berjemaah bukan soal dia tu solat berapa rakaat. Soalannya kita berjemaah. Kereta atau teksi yang nak pergi ke Kuala Lumpur, kita nak turun di Sungai, boleh naik ke tak boleh naik? Itu persoalannya. Kalau boleh naik, bas itu naik dan kita petik turun di Sungai. Kalau kita naik taksi itu buruk basnya, buruk.
Pemandunya pun tak pakai baju. Tak apa naik. Akan sampai ke Kuala Lumpur. Begitulah dalam solat. Dia nak semayang 2 rakaat, semayang sunat umpamanya, sunat duha. Kita masuk, kita nak semayang kalau duha tak ada, dia semayang zuhur. Dia nak semayang, dia lepas semayang zuhur, dia semayang ba'diyah. Kita nak semayang zuhur, tengok dia masih ada berdiri, tumpang di belakangnya. Tumpang bukan nak ikut kata dia pergi ke Johor. Kalau dia nak pergi Melaka, kita bukan nak ikut, kita nak turun di Kuala Lumpur. Kita memang tahu, dia dengan niat dia, kita dengan niat kita. Yang kita tumpang adalah fadilat berjemaah. Biarlah jalankan dalam apa pun dia. Dia salam, baru 2 rakaat, kita bangun, tambah 2 rakaat. Kalau betul-betul sama-sama sampai Kuala Lumpur, takkan sama tempat. Dia nak ke Shah Alam, kita nak ke Kampung Kerinci. Itulah jalannya. Jadi jangan risau kalau kita nak bersolat, tengok ada orang yang sedang bersolat, kita nak berjemaah, ambil saja fadilat berjemaah. Allah tahu, kalau dia terbatal, dia tertolak, atau dia ada cacat, tidak menjangkit kepada kita, jangan risau. Jadi rukun dan syarat kita itu penuh. Itu. Kalau sama-sama tak betul, sama-sama tak dapatlah. Tapi kalau dia yang rosak, kita teruskan. Yang itu. Jangan takut untuk berjemaah. Kadang-kadang saya tengok di RNR, bucu sana 2 orang, bucu sana 2 orang, bucu. Ada juga yang solat di RNR itu, dia ambil tepi belah kanan. Kita tahu maksud dia, tak nak bagi orang masuk belah kanan dia. Dia impit dekat dinding, dia sembahyang seorang. Biarpun dia sembahyang sunat. Kadang-kadang ada orang cakap, saya jamak. Dia sembahyang jamak, kita sembahyang tamat, tak ada apa masalah. Teruskan bersama. Dia salam, kita bangun. Maka Allah lebih mengetahui Islam itu indah. Okey, itu dia Azmi. Terima kasih banyaknya. Ya. Macam mana nak sambung? Macam dia duduk belakang nanti, kita nak ambil belah mana pun tak apa. Kita nak tumpang jemaah. Nak tumpang jemaah, ambil belah kiri pun tak mengapa. Sebabnya dia bukan menjadi rukun dan syarat. Kita nak berjemaah. Mungkin tempat itu ketika dia solat, dia sembahyang tepi. Kemudian orang lain salam keluar, dia duduk tepi belah kanan. Kemudian kita nak sambung dengan kita punya solat, jadi kita tumpang dengan dia. Tidak ada apa masalah. Jadi kalau kita solat sekalipun, jangan ambil belah kanan sangat. Sembahyang di tengah, apa risaukan? Sembahyang maghrib isyak lagi dia takut. Takut kot lepas ni kena baca doa. Cuba fikir perkara itu sunat. Sunat semata-mata. Yang wajibnya daripada takbiratul ihram sampai salam. Susah apa sangat? Saya nak pondok bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang doa wajib dah. Saya tak pandai baca doa orang. Dah. Cak dulu pergi apa? Yang ini dia duduk depan, orang tumpang belakang dia satu hati. Aduh, lepas ni nak baca doa apa ni? Dia aduh. Sesak larat dia baca. Wadduha pun jadi sesak larat nanti. Jangan macam itu. Laluan. Sebabnya jemaah ini tuntutan. Berjemaah itu tuntutan. Sembahyang di mana pun, antaranya para anbiya mencintai dunia ini, itulah 3 perkara. Kalau aku sendirian, ada yang menemankan. Maksudnya, kalau dia solat seorang, ada orang tumpang berjemaah. Kalau dia terlupa, ada yang tolong ingatkan. Berarti kalau dia salah di belakang, subhanallah. Kalau dia tak tahu, ada orang yang mengajar. Berarti lepas solat, soalan ni tadi, lepas solat kita tahu kaki dia tak betul. Bang, kalau boleh abang betulkan sikit kaki tu, sebabnya mengikut hadisnya begini. Dah. Okey je. Awak cakap biji body. Okey je. Jangan kita pula naik belenting nak marah. Orang cakap betul. Tak payah.
Tahu ya? Itu sebabnya Jumaat bulan Sabtu ayah suruh datang. Dia kalau tak datang Jumaat bulan Sabtu, katanya, kau cakap dia baik. Tak mau yang tu ya. Okey. Okey. Ini ada Assalamualaikum ayah. Ayah jawab Waalaikumsalam. Saya nak tanya, hukum memegang tangan tunang kita sendiri. Hukum memegang tangan tunang kita sendiri. Itu soalan pertama. Betul. Tanya je tak apa. Yang kedua, apa maksud jamak apabila perjalanan jauh? Okey. Soalan. Betul. Okey, soalan ini, soalan yang kata hukum memegang tangan tunang, ayah cakap haram. Maafkan ayah, kalau dah pegang atau belum pegang, jangan pegang, haram. Kalau dalam berwuduk, isteri pun tak boleh pegang, apatah lagi tunang. Bini tak boleh pegang kalau ada wuduk. Tunang apatah lagi. Bertunang mengikut istilah dalam Islam, tak sah kamu lagi. Tak ada istilah bertunang dalam Islam. Ambil perhatian. Tak payahlah pegang-pegang tangan, senang je. Kalau nak pegang juga, bawa ke sini, nikah oi. Kita nikah dulu, lepas itu baru bertunang. Nikah dulu baru tunang. Siapa yang beritahu? Korang Islam ayah Islam. Islam ayah, tiga-tiga ibu yang ayah nikah tu ayah tak tahu nama. Tanya dengan ibu, kau tanya ayah kau bohong. Satu orang pun ayah tak tahu nama. Melainkan duduk depan tu imam. Baru ayah minta IC dia, nak tengok nama. Dia tanya, kalau yang ibu Sakinah dia tanya, tak gewek ke dok? Aduh, dia pun terkejut. Ayah tak tahu nama ibu. Nama mak pah hanya waktu ayah nak nikah, ayah tak tahu nama dia Syarifah Ibrahim. Depan Tok Imam baru ayah tahu. Ayah tak tahu ibu nombor 2 namanya Sakinah Muhammad Nur. Waktu dah nak nikah baru ayah tahu depan walinya. Jangan salah faham. Jadi yang bertunang-bertunang je ni, nanti dululah. Kita buat cara orang Islam, cara Melayu je. Tapi kita nak jadi Islam. Jadi ayah pun heran. Orang kahwin ayah kahwin, tapi kahwin ayah tak serupa dengan orang. Orang tahu nama, tahu bin, tahu apa. Ayah tak tahu. Tahu-tahu 2 anak kan. Tak ada gaduh, tak ada sesuatu. Kalau ayah lapor cakap je, tentu ibu masak kan. Tak pernah tak ada. Itulah ilmunya, tak pernah tunang. Jumpa walinya, gohit, senang. Itu. Jadi pegang tangan ni tak boleh, ya. Jadi bukan kata tunang, siapa pun kalau wanita lain yang bukan mahrim kita tetap haram. Yang boleh tidak membatalkan, tidak haram bagi kamu. Nenek, mak, kakak, adik perempuan, itu boleh. Walaupun dalam wuduk tidak membatalkan wuduk kamu. Yang lain daripada itu tetap haram. Ambil perhatian. Okey, soalan yang kedua, apa maksud jamak apabila perjalanan jauh? Jamak ini maksudnya kumpul. Jamak maksudnya kumpul. Zuhur boleh dikumpul asar, asar boleh dimasukkan di dalam zuhur, dikumpul. Maghrib dikumpul pada isyak, isyak dikumpul pada maghrib. Yang tidak boleh dijamak, tidak boleh dikumpul satu saja, subuh. Makanya di sini subuh saya cakap, latihkan diri untuk bangun subuh.
Kalau dulu ayah diam, lagi ayah diam, qomat baru nak bangun. Qomat baru nak bangun. Sekarang ayah dah keluar arahan. Siapa yang lepas qomat di sana datang, ayah kira dia masbuk. Kalau patut dia dapat duit RM300, ayah akan potong duit dia. 3 kali berturut-turut dia masbuk, 1 sen pun ayah tak bagi. Sebabnya ayah dah tunggu masa yang cukup lama. Apabila azan yang pertama, bersegeralah kamu mendatangi rumah Allah. Bukan dengar lepak dulu. Sekejap, let dulu. Bukan isap rokok, bukan kata di Amirul mandi, itu sebab dia masbuk tiap-tiap hari mandi. Bang yang pertama itu pergi mandi. Bukan dah qomat baru mandi. Ingatkan, ini bukan bersabit dengan hukum. Kaedahnya ayah membetulkan supaya korang tahu bahawa subuh itu wajib. Ceritalah kat mana, siapapun kamu, di mana dan bagaimana pun keadaan kamu, 5 waktu itu wajib. Bukan 3, bukan 2, bukan 1. Subuh kamu tidak akan boleh bangun. Takkan tak boleh muhasabah selama hari ini sebelum sampai ke pondok. Subuh tu tak ada. Bangkit pukul 10. Tak berasa pun sedih ditinggalkan subuh. Kalau janji Allah dalam Quran, orang yang meninggalkan subuh akan diseksa di akhirat nanti sehingga zuhur. Masa yang diambil, kalau 5 jam, 5 jam kita akan dibelasak oleh para malaikat sehingga sampai waktu hayya ala salat, waktu zuhur. Malaikat yang memukul kita akan berhenti apabila hayya ala salat di waktu zuhur, dia pun berhenti. Dia tanya malaikat yang jaga, solat ke tak? Kalau tak solat, dia akan belasah kita sampai asar. Kalau solat, dia tunggu, solat dulu sampai ke asar, dia tak pukul. Dia tanya asar pula, solat tak? Tak, dia main bola. Dia belasah sampai maghrib. Maghrib dia tanya, solat tak? Tak, dia mancing. Dia belasah sampai isyak. Isyak dia tanya, solat tak? Dia tidur, dia belasah sampai subuh. Begitulah ceritanya dalam Al-Quran. Ada yang nak kita sangkalkan cerita Quran. Malaikat akan kuperintahkan membelasah, memukul kamu dari waktu ke waktu bagi mereka yang meninggalkan solat fardu. Jadi bagaimana kita nak selamat? Ayah asuh, ayah cakap, bang 2 kali, bangun segera, bangun. Asuhkan diri, segera bangun, segera. Biar kita duduk terhentuk-hentuk dekat masjid, tak apa. Itu yang pertama. Lama-lama dia akan terang matanya. Lebih baik bawa sembahyang tahajud, sembahyang fajar, semua ada. Berapa banyak sunat sebelum subuh. Yang itu perlu diasuh. Bila ayah tengok tak ada juga pergerakan, tak ada kemajuan, ayah keluarkan arahan. Senang saja. Siapa ayah dapati dalam CCTV, setelah qomat dia baru sampai, dia masbuk, yang pertama, keistimewaan dia akan hilang. Jangan rugikan diri sendiri, jangan. Dan ayah ingatkan, datang awal ke rumah Allah sebelum subuh tak merugikan apapun, malah mendatangkan kebaikan buat kamu. Dan kalau boleh istiqamah, nanti dah keluar dari sini, belum bang lagi kita sudah sampai di masjid. Dan akhir sekali, kalaulah dah bang tu kamu tunggu qomat baru datang, kalau kamu naik jadi Bilal, macam mana? Bilal kampung, Bilal kat taman. Terkesudahnya satu taman, satu desa aman itu tak sembahyang subuh sebab Bilal terlambat. Latih dan asuh diri supaya subuh itu datang awal. Ambil perhatian. Okey. Apa hukumnya orang bersembang waktu azan dan sesudah azan? Kalau dekat, hukumnya luku kepala. Kalau dekat, luku kepala. Tekan ayah nak cakap hukumnya.
Kalau nak sembang, pergi tepi lombong dulu. Bila habisnya sembang ni, makanya dalam Islam tidak tunjuk jalan. Masuk saja surau sunat uduk 2 rakaat. Habis sunat uduk, belum azan lagi, kita bubuh tahiyatul masjid 2 rakaat. Elok tengah tahiyatul masjid 2 rakaat, orang azan, bangun sunat azan 2 rakaat. Habis sunat azan, belum qamat, qabliyah 2 rakaat. Kalau nak sembang juga, tak berubah lagi lah namanya. Itu baju lama, itu cara lama, itu bukan cara pondok, itu bukan cerita di pondok. Hijrah yang ada itu cuma hijrah tubuh. Minda yang belum berhijrah. Ambil perhatian.